Kambing ada keberkatannya. Hujan ada keberkatannya. Kota Mekah ada keberkatannya. Habis tu takkan wali-wali Allah tak ada keberkatannya? Demikian soalan yang ditanya oleh Ustaz Nazrul Nasir. Saya pun tertanya-tanya juga. Macam mana seorang ustaz boleh tanya soalan macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nazrul Nasir sekali lagi menjadi perhatian saya. Kali ini berbicara tentang topik keberkatan pula, di mana Ustaz Nazrul menyatakan bahawa kambing ada keberkatannya, hujan ada keberkatannya, Kota Mekah ada keberkatannya. Habis tu takkan kita tak boleh kata wali-wali Allah ni pun ada barakah, ada keberkatannya. Okey. Ayuh kita dengar, saya merujuk kepada video ini. Saya akan mainkan audio. Sebelum itu minta izin daripada Abu Khadijah Studio, daripada saluran TikTok Akmal Bahar, dan juga ini saya ambil Facebook video daripada tuan punya Facebook account Encik ataupun Tuan Ahmad ya. Okey, saya mainkan, ayuh kita dengar. Dia kata sebut kat belakang tu yang masalah tu, dia kata tu syirik tu. Berdoa harap berkat kat kawan tu, berkat daripada Allah ya, kata dia. Mana boleh? Kita kata hang ni baca tak habis ni. Dalam hadis Nabi sebut, hadis sahih tuan-tuan. Imam Bukhari riwayatkan hadis. Siapa yang ada kambing dalam rumah dia, falahu barakah. Siapa ada kambing, berkat dalam rumah dia. Ada 2 ekor kambing, 2 berkat. Kambing pun ada berkat tuan-tuan. Kok mana? Siapa ada kambing seekor, dapat berkat 1. Siapa ada 2 ekor, 2 berkat. Maksudnya kambing pun ada berkat. Kalau kambing ada berkat, takkan wali tak ada berkat? Tengok puak ni. Hujan Allah Ta'ala kata ada berkat. Kami turunkan daripada langit ma'an mubarakah, air yang berkat. Tu air pun berkat. Bi Bakkah mubarakan, di Mekah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut Mekah pun berkat. Mekah ni orang kan tak? Mekah ni bumi. Mekah Kaabah tu. Kaabah ni orang kan? Tak. Pun Allah Taala kata ada berkat. Tiba-tiba wali Allah Taala ada berkat apa? Kok mana ni? Boleh faham tak? Ada kono kok tu. Tawassul bid'ah, syirik semua sekali. Padahal benda ni benar apa? Benar buruk saja. Tak patut dikafirkan umat Nabi SAW dengan masalah tersebut. Dikafirkan umat Nabi. Tak patut diisu besarkan masalah tersebut, kerana masalah tu masalah perbincangan di kalangan ulama. Masalah dia pergi mengaji, itu ya. Bukannya duk pandai-pandai seronok duk letak hukum kat rumah. Pergi mengaji. Mengaji dengan siapa? Mengaji dengan yang ada jawapan dia. Alim. Bukan buka buku sendiri. Buka YouTube. Buka YouTube pula, bila tengok muka kita, tutup. Bila tengok muka mereka, tulis tawassul bid'ah. Tu dia tengok sangat. 10 kali ulang. Okey, kita telah pun menontonnya. Link bagi video ini dalam kotak description ya. Dalam kotak description. Okey. Ayuh sedikit ulasan, sedikit react daripada saya. Sedikit. Rasa panjang juga kot sebab nak cerita bagi habis ni. Supaya faham betul-betul, saya cerita panjang. Okay? Tetapi tak apa, saya cakap slow. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lajukan video ini. Okay? Boleh adjust playback speed supaya laju sikit. Atau kalau panjang sangat boleh pause. Kemudian boleh sambung lagi ya. Ayuh kita ulas, ayuh kita react dan kita tengok siapa yang sebenarnya bengong, siapa yang sebenarnya baca tak habis, dan siapa yang sepatutnya pergi mengaji lagi. Okey, kita mulakan dengan semak terlebih dahulu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Ustaz Nazrul bahawa kambing, hujan dan Kota Mekah itu ataupun Baitullah adalah sesuatu yang diberkati. Okey, merujuk kepada kambing, sejauh pengetahuan saya tidak pula mengetahui adanya hadis dalam Sahih Al-Bukhari seperti mana yang dibacakan oleh Ustaz Nazrul itu. Tetapi mungkin saya terlepas pandang. Jika di kalangan para penonton mengetahuinya, minta berikan rujukan hadis itu dalam ruangan komen. Paling dekat, hadis yang paling dekat yang saya tahu ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Kalau Imam Ibnu Majah boleh rujuk dalam Sunan Ibnu Majah nombor 2295.
Penomboran lain nombor 2304 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani daripada Ummu Hani radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, "Ittakhizi ghanaman fa inna fiha barakah." Ambillah, maknanya peliharalah kambing kerana sesungguhnya pada kambing itu terdapat keberkatan. Ini lafaz hadis yang ada, yang sahih, boleh rujuk dalam Sunan Ibnu Majah. Demikian juga ada dalam Musnad Ahmad, boleh rujuk hadis nombor 26113. Jika edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud, rujuk hadis nombor 27381 dan sanadnya juga dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakannya dalam semakan mereka ke atas Musnad Ahmad. Jadi ini yang ada dalam Sahih Bukhari. Setahu saya tak ada, apatah lagi dengan lafaz yang dibacakan oleh Ustaz Nazrul itu, setahu saya tak ada. Tetapi mungkin saya terlepas pandang. Jika ada, mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan para penonton untuk memberi rujukannya dalam ruangan komen. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bahawa hujan adalah barakah. Ya, ayat yang dibacakan oleh Ustaz Nazrul itu ialah daripada surah Qaf, surah nombor 50 ayat nombor 9, di mana Allah SWT berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Dan kami telah menurunkan dari langit air yang mubarakah, yang ada keberkatan, yang ini air hujan itu ya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok, tanaman-tanaman dan biji-bijian yang dituai. Jadi betul, surah Qaf, surah 50, surah ke-50 ayat yang ke-9. Demikian juga Baitullah sebagai sesuatu yang diberkati Allah. Dalilnya ialah ayat ke-96 daripada surah Ali Imran, surah yang ketiga, di mana Allah SWT berfirman, "Inna awwala baitin wadi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya binaan ataupun rumah yang paling awal dibina bagi manusia ialah Baitullah di Mekah yang mubarakah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Okey, surah Ali Imran, surah ketiga ayat 96. Kenapa penting kita mengetahui dalil-dalil ini? Nanti saya jelaskan ya. Okey, baik, kita telah semak dalil-dalil. Sekarang ini kita kembali kepada soalan Ustaz Nazrul. Jika kambing hujan Kota Mekah ataupun setepatnya Baitullah itu boleh ada keberkatan, macam mana manusia yang merupakan wali Allah tiada keberkatan? Jawapannya mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. 3 perkara di atas ataupun mana-mana yang lain, tapi 3 perkara ni, kambing, hujan dan juga Baitullah, dikatakan memiliki keberkatan kerana Allah sendiri Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan keberkatan pada 3 makhluk ini. Yang ini pada kambing, hujan dan juga kota Mekah, ataupun lebih tepatnya Baitullah. Okay? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh sewenang-wenangnya menetapkan keberkatan kepada sesuatu, baik yang hidup mahupun benda mati, melainkan berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu bezanya ya. Adapun wali Allah, wali Allah ini sebenarnya ialah manusia biasa yang diangkat ke makam ataupun ke kedudukan wali oleh orang-orang jahil. Janganlah sebut orang jahil, tak baik. Kenapa saya sebut orang jahil? Kerana orang-orang yang berilmu, mereka tak akan sebut wali Allah. Sebaliknya, mereka akan sebut orang soleh. Mereka tak akan sebut wali Allah, tapi sebut orang soleh. Dan kesolehan itu pula ialah sesuatu yang mereka nilai secara zahir. Batin kita tak tahu, so kita sebut saja secara zahir dia kelihatan sebagai orang soleh. Okey? Dan kesolehan ini pula diukur berdasarkan dalil-dalil ataupun berdasarkan ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. Jika seseorang itu nampak amalan banyak, merata-mata pergi duk bawa biji tasbih,
oi solehnya, oi soleh. Tak, itu bukan orang soleh. Itu orang nak menunjuk-nunjuk amalan dia. Sebab kalau diukur dengan sunnah Nabi SAW, baginda sendiri seorang yang banyak berzikir, tetapi apabila baginda berjalan-jalan di sekitar kota Madinah, di lorong-lorong Madinah, mahupun dalam perjalanan ke apa, baginda tidak menunjuk kepada orang ramai bahawa baginda sedang berzikir. Padahal kita sama-sama tahu baginda adalah orang yang paling banyak berzikir. Tapi zikir ni antara orang itu dengan Allah, tak payah nak display, tak payah nak tunjuk-tunjuk, berkata-kata bawa biji tasbih tu. Ini sebagai contoh. Okey, jadi orang soleh ni ialah kita hendaklah ukur dia itu berdasarkan kriteria Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebelum hendak mengukur, kita sendiri perlu memiliki ilmu daripada Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita dapat mengukur. Bila kita sendiri tak ada ilmu, maka kita nampak je orang itu banyak beramal soleh, banyak beramal ibadah, terus-terus kita kata dia orang soleh, terus-terus kita berkata dia wali Allah, padahal amalan dia tu ataupun sesuatu yang tersembunyi seperti akidahnya mungkin daripada sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baharu dalam agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini penting supaya kita ini bukan dikatakan sebagai bermudah-mudahan nak panggil orang tu soleh. Padahal dia sendiri katakan saya nak panggil si fulan tu soleh. Tapi saya tak tahu apa-apa. Asalkan nampak macam baik, macam bagus, terus orang soleh. Padahal yang dia buat tu benda yang tidak selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih jauh untuk dikatakan wali Allah. Sebab wali Allah ni, wali di sisi Allah. Apa dalil, apa bukti kamu nak kata itu wali Allah? Tak ada. Sebab tu kita tidak berkata wali Allah. Jika amalan-amalan zahirnya selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita berkata dia itu orang soleh. Dan jika dia meninggal dunia, kita tetap mendoakan keampunan Allah baginya. Kita tetap mendoakan agar Allah merahmatinya dan semua kebaikan-kebaikan yang lain. Tetapi kita tidak mengangkatnya ke makam wali Allah. Jadi ini satu perbezaan. Kerana itu saya kata orang-orang jahil saja yang akan mengangkat si fulan menjadi wali Allah. Adapun orang-orang yang berilmu, dia lihat, dia semak terlebih dahulu apakah orang itu memiliki akidah dan ibadah yang selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika selari, kita kata dia orang soleh. Jika tak selari, kita tak apa, diam saja. Tapi kalau ada peluang untuk menegur, kita akan menegur. Cuma jika orang itu menyebarkan kesalahannya itu, menyebarkan kebatilannya itu melalui media sosial, maka teguran juga dibuat melalui media sosial supaya seandainya ada orang yang telah terpengaruh dengan kesalahan kebatilannya itu, mereka juga akan mendapat tahu tentang pembetulan terhadap kebatilan tersebut. Okey, kita masuk pada yang seterusnya pula. Bagaimana boleh dikatakan syirik apabila keberkatan itu disandarkan kepada seorang wali Allah? Okey. Ini nak kena cerita panjang sikit sebab syirik dia tidak berlaku serta-merta tetapi bertahap-tahap. Okey. Kita mulakan dengan memahami apakah yang dimaksudkan dengan barakah, apakah yang dimaksudkan dengan keberkatan. Keberkatan ini secara mudahnya ialah kebaikan yang banyak lagi berterusan dan ia merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya mudah, sama-sama kita lazim membaca surah Al-Mulk ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah, Tuhan yang di tangannya terdapat pemerintahan dan memanglah dia maha kuasa atas tiap-tiap satu. Jadi tabarakallah, maha berkat Allah. Jadi keberkatan ini adalah sesuatu yang milik Allah dan memang Allah ini pada dirinya terdapat kebaikan yang banyak lagi berterusan dan hanya Allah yang boleh memberi keberkatan itu kepada mana-mana makhluknya, baik yang hidup seperti kambing ataupun yang tidak hidup seperti hujan dan juga Baitullah. Dan ini dapat kita ketahui melalui dalil-dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih. Okey, jadi sebab itulah kita tidak boleh menetapkan si fulan itu ada keberkatan, benda ini ada keberkatan, sebab keberkatan itu adalah milik Allah dan hanya Allah yang boleh menetapkan mana-mana dari kalangan makhluknya, baik yang hidup ataupun yang mati, sebagai memiliki keberkatan. Ia bukan hak kita, ia bukan urusan kita. Apabila manusia berkata,
si fulan itu ada keberkatan, si fulan itu ada barakah. Berlaku syirik. Kenapa berlaku syirik? Kerana dia telah menyengutukan Allah seolah-olah dia sendiri. Dia pun ada keberkatan, dia pun ada hak untuk menentukan mana-mana di kalangan makhluk Allah itu ada keberkatan. Padahal saya ulangi sekali lagi, keberkatan itu adalah milik Allah dan hanya Allah yang boleh menetapkan mana-mana di kalangan makhluknya itu yang memiliki keberkatan. Okey? Jadi ini penting ni. Sebab kebiasaan masyarakat ataupun sebahagian masyarakat kita, yang ini ada barakah, yang ini ada barakah. Padahal tidak ada dalil. Who are you to say ada barakah, ada barakah? Padahal itu adalah milik Allah dan hanya Allah yang boleh menetapkan keberkatan tersebut. Dan ini telah Allah lakukan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Tadi kita baca 2 ayat dan juga melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW sebagaimana kita telah baca satu hadis-hadis. Sebenarnya ada lagi ayat-ayat Quran yang lain dan hadis-hadis lain yang menerangkan tentang apabila Allah menetapkan adanya keberkatan kepada seseorang ataupun pada sesuatu benda ataupun tempat, ya. Jadi keberkatan ini perlu ada dalil. Tidak boleh manusia sesuka hati menetapkan si fulan itu ada barakah, si fulan ini adalah wali Allah dan dia ada barakah. Sebab bila nak kata wali Allah tu pun sudah salah. Who are you to say dia itu wali Allah? Kan kita hanya menilai secara zahir. Okey, secara batin kita tak tahu. Apa yang dia buat secara tersembunyi kita tak tahu, kan. Kemudian kita nak menetapkan pula padanya ada keberkatan. Jadi ada dua kesalahan di situ, ya. Dua kesalahan. Kesalahan pertama, menetapkan orang itu sebagai wali Allah. Padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil bahawa si fulan itu ialah walinya. Okey, sebab itu orang-orang yang berilmu dalam hal ini hanya berkata itu orang soleh. Kita nilai berdasarkan zahir amalannya itu dan amalan itu pula diukur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak berkata wali Allah sebab bila kita nak kata dia itu adalah wali kepada Allah, kita perlu memiliki dalil daripada Allah. Padahal Allah tidak pernah menetapkan si fulan itu sebagai walinya. Okay, beza di situ. Jadi bila dikatakan pula ada keberkatan pada wali itu, berlaku dua kesalahan. Pertama, yang wali Allah menetapkan dia sebagai wali Allah, kemudian menetapkan pula keberkatan pada individu tersebut. Okey, ada dua kesalahan dan kesalahan yang berkata si fulan itu ada barakah, di situ telah pun berlaku syirik. Tapi mungkin syirik kecil. Tapi itu syirik yang pertama. Syirik yang kedua, apabila manusia awam yang jahil mendengar tentang perkara ni bahawa si fulan itu wali Allah, si fulan ada barakah, mereka mula mengambil berkat daripada si fulan itu. Katakan dia sudah meninggal dunia, okey? Mula mengusap, katakanlah dia sedang dimandikan jenazah, berebut-rebut mengambil air bekas ataupun sisa air mandi jenazah dia, okey? Sebagai contoh, okey. Ataupun bila hendak dibawa mayatnya yang telah pun dikafankan, berebut-rebut nak bawa, padahal bila orang lain meninggal tak ada apa nak buat, biar je. Okey, yang ini semua berebut-rebut nak ambil berkat, Katakanlah sudah dikebumikan, mulalah ambil berkat untuk mengusap di kuburnya, dia mengusap di batu nisannya, di apa semua tu. Dan di sini berlaku syirik kerana meyakini adanya kebaikan yang banyak lagi berterusan daripada perbuatan tersebut. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menetapkan adanya keberkatan pada individu itu, adanya keberkatan pada air peninggalannya, air mandi, sisa air mandinya, tidak pula menetapkan keberkatan pada batu nisannya ke ataupun pada binaan kubur. Sepatutnya tak boleh. Kalau pun ikut pandangan para ulama, sekadar sejengkal, kan, untuk meninggikan sedikit supaya orang dapat kenal itu kubur dan supaya tidak hanyut dengan tanah apabila hujan lebat ke apa ke. Okey, jadi pandangan ulama kalau sekadar sejengkal itu dibolehkan. Tapi yang nak pergi usap-usap ambil berkat itu tidak ada dalilnya. Maka di sini berlaku syirik apabila orang ramai yang jahil mula berkeyakinan bahawa di situ ada keberkatan. Apa maksud keberkatan? Kebaikan yang banyak lagi berterusan. Mula ambil, lepas tu sapu badan, mula sapu kat batu nisan, sapu kepala, mana-manalah semua sapu tu, kan. Berlaku syirik yang kedua di situ. Syirik yang ketiga pula akan berlaku kemudian. Yang ini apabila orang ramai mula berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada
wali Allah yang dianggap ada keberkatannya itu. Mereka masih berdoa kepada Allah, masih lagi berdoa, tetapi mereka menggunakan perantara. Mereka bertawasul dengan individu yang dikatakan sebagai wali Allah lagi diberkati itu. Dan apabila telah berlakunya perbuatan ini, ia menjadi seumpama perbuatan kaum musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingat, kaum musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahawa, bukan sekadar mengetahui, tetapi meyakini bahawa yang mencipta alam ini, yang mentadbir alam ini, yang menurunkan hujan semua ialah Allah. Tetapi apabila mereka beribadah, apabila mereka berdoa, mereka menggunakan jalan tengah ataupun perantara ataupun bertawasul dengan orang-orang ataupun patung-patung. Patung-patung itu pun sebenarnya adalah orang-orang soleh sebelum itu yang telah meninggal dunia. Mula-mula mereka buat gambar untuk menghormatinya, kemudian buat patung untuk menghormatinya, kemudian mula berdoa dengan perantara orang itu, dan akhirnya berdoa terus kepada orang itu. Ayuh kita rujuk ayatnya dalam surah Yunus, surah yang ke-10, ayat nombor 18. Okey, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka itu beribadah kepada selain Allah apa yang tidak dapat memudaratkan mereka dan tidak dapat memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna, dan mereka ni beralasan, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah, yang mereka-mereka ni yang kami jadikan perantara ini memang tak sembah, tapi mereka ini adalah orang tengah kita di sisi Allah. Haula'i syufa'a, orang-orang tengah yang akan menolong kita di sisi Allah. Ini perbuatan orang-orang kafir musyrik yang menyebabkan mereka ini menjadi musyrik. Mereka ini berkeyakinan bahawa Allah itulah Tuhan yang mentadbir, mencipta alam ini. Tetapi apabila mereka beribadah, apabila mereka berdoa, doa itu sendiri adalah satu ibadah. Mereka menggunakan orang tengah. Dan penggunaan orang tengah inilah menyebabkan mereka telah berlaku syirik kepada Allah. Apa dalilnya yang di sini syirik? Ayuh kita rujuk surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat nombor 3. Surah nombor 39, ayat nombor 3. Di mana Allah SWT berfirman, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah bagi Allah sahajalah agama yang khalis, yang bersih, yang suci daripada apa jua jenis syirik. Okey, ala lillahid dinul khalis. Okey, apakah perbuatan, apakah keyakinan yang boleh merosakkan Al-Khalis itu? Apakah perbuatan keyakinan yang boleh merosakkan kebersihan, kesucian tauhid tersebut? Allah menerangkan dalam sambungan ayat itu, wallazina takhazu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Okey, dan orang-orang yang mengambil selain daripadanya, selain daripada Allah, sebagai awliya. Awliya ni plural, singularnya wali. Kita tetap bincang tentang wali kan, wali-wali Allah kan. Okey. Mereka ini beralasan apa? Ma na'buduhum, kami tak sembah mereka, kami tak sembah, kami tidak berdoa pada mereka, illa, kecuali kami menjadikan mereka itu sebagai liyuqarribuna ilallahi zulfa, sebagai yang menghampirkan diri kami kepada Allah dengan sehampir-hampirnya. Bila mereka berbuat sedemikian, meskipun mereka tidak menyembahnya, tetapi mereka hanya menjadikannya sebagai perantara untuk menghampirkan mereka ini kepada Allah dengan sehampir-hampirnya, apa yang mereka akan lakukan itu telah merosakkan permulaan ayat yang ini apa? Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bagi Allah lah agama yang suci, murni daripada sebarang bentuk syirik. Perbuatan mereka itu telah merosakkan kemurnian, kesucian, kebersihan agama Allah ini. Kerana itulah dikatakan apabila dibuat perantara, digunakan perantara tanpa adanya dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, berlakunya syirik. Okey? Sirah Tadabbur. Okay, jangan baca Sirah Tadabbur ayat ketiga daripada surah Az-Zumar, surah nombor 39. Perhatikan permulaan ayat, Allah menerangkan. Ini saya ulang saya lagi ya, sebab dibimbangi ada yang kurang faham, okey, dibimbangi. Okey,
Ketahuilah bagi Allah sahajalah agama yang suci, murni, bersih dari sebarang bentuk syirik. Kemudian Allah menerangkan apakah perbuatan, apakah keyakinan yang boleh merosakkan sifat khalis itu, sifat agama yang bersih, suci daripada syirik itu. Apakah perbuatan itu? Ya, ini orang-orang yang mengambil daripada selain Allah, wali-wali, okey, awliya ni plural, singular wali, yang apabila ditegur, mereka beralasan, mana na'buduhum, kami tak sembah mereka tu. Okey, kami tak berdoa pada wali-wali tu, kami tak sembah mereka tu. Apa yang kami lakukan ialah liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa yang kami lakukan ialah menjadikan wali-wali itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sama-sama kita tahu dahulu, apabila tak silap saya, Ustaz Nazrul pun ada satu video juga di mana dia kata kalau kita nak jumpa sultan tak boleh jumpa terus, kena jumpa orang tengah. Tapi tak apa, tangguh dulu, nanti saya kena cari balik video tu. Okey. Jadi itu sebenarnya perbuatan yang boleh membawa kepada syirik, perbuatan yang merosakkan dinul khalis. Okey, alright. Okey, itu syirik yang ketiga. Dan syirik yang keempat, yang 1, 2, 3 tu boleh dikatakan syirik kecil. Syirik yang keempat itulah syirik besar, syirik akbar, syirik yang mengeluarkan seseorang itu daripada agama. Yang ini apabila seseorang itu mula berdoa terus kepada wali Allah yang dianggap ada keberkatan itu. Okey, kita ingat dia mula tahap-tahap tau. Mula-mula diangkat orang itu menjadi wali Allah. Okey, diangkat orang itu menjadi wali Allah. Itu yang pertama, tahap pertama. Kedua, disandarkan kepada orang itu adanya keberkatan. Okey, ini orang penuh berkat ni. Okey, alright. Kemudian diambil pula keberkatan daripada orang itu. Okey, kemudian dia berdoa pula kepada Allah dengan cara bertawasul dengan wali Allah ini supaya doanya itu lebih sampai kepada Allah, lebih dimakbulkan oleh Allah. Okey, ini yang start keempat. Tapi dia akan beralih kepada yang kelima, akhirnya berdoa terus kepada Allah. Jadi jika mula-mula itu dia berdoa, wahai ya Allah, aku berdoa kepada kamu dengan bertawasul kepada kemuliaan wali Allah, walimu yang penuh berkat ini, agar engkau lapangkan rezekiku. Dia masih berdoa kepada Allah tapi melalui perantara wali tersebut. Tapi lama-lama akan beralih pula kepada syirik level yang paling serius, iaitu syirik akbar. Dia berdoa terus, wahai wali Allah, wahai wali Allah yang penuh keberkatan, lapangkanlah rezeki aku. Apabila berlakunya perkara ini, telah berlakulah syirik besar ataupun syirik akbar. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini seperti yang saya katakan, ia berlaku bertahap-tahap. Yang awal itu mungkin syirik kecil. Saya kata mungkin sebab para ilmuwan sebenarnya mereka masih berbincang, masih berbeza pendapat tentang apakah garis pemutus bagi membezakan antara syirik kecil dengan syirik besar. Meskipun kecil, kita hendaklah tetap menjauhinya kerana dibimbangi yang kecil itu sebenarnya besar, atau dibimbangi kecil itu lama-lama masuk ke sempadan syirik yang besar. Okey, itu yang pertama ya. Yang kedua, bila kita bincang perkara ini, kita hendaklah faham bahawa kritikan ditujukan kepada orang-orang yang masih hidup yang menobatkan taraf wali Allah kepada seseorang, katakan yang telah meninggal dunia, dan menyandarkan keberkatan kepada orang tersebut. Padahal orang itu bebas daripada semua ni. Dia seorang hamba Allah yang soleh, dia seorang hamba Allah yang bertakwa, tetapi orang-orang di sekelilingnya itu yang menobatkan makam ataupun kedudukan wali Allah kepadanya, kemudian menyandarkan keberkatan kepadanya, kemudian mula mengambil berkat daripadanya, sapu sana sini, sapu sana, lepas tu sapu sini, sapu situ, kemudian mula bertawasul, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepadanya, dan akhirnya berdoa terus kepadanya. Orang itu sendiri dia hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa, dan merupakan hamba Allah yang dia sendiri tercari-cari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia itu sendiri sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Dia itu sendiri sangat takut kepada azab Allah. Ayo kita rujuk hilang dah suara. Ayo kita rujuk surah Al-Isra, surah nombor 17, ayat nombor 57. Di mana Allah SWT berfirman,
Saya pergi minum air sekejap. Kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sudah minum air. Kita sambung ya. Tadi saya nak bacakan ayat daripada surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat nombor 57, di mana Allah SWT berfirman, Ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah inna azaba rabbika kana mahzura. Orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka sembah itu, mereka itu sendiri, orang-orang itu sendiri, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka itu sendiri mencari jalan ataupun perantara yang dapat membawa mereka kepada Allah. Dan mereka itu sendiri ayyuhum aqrabu, dan mereka itu sendiri saling bersaing secara positif antara satu sama lain. Siapakah di kalangan mereka yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Taala? Kamu nak jadikan dia sebagai wasilah, kamu nak berdoa dengan bertawasul kepada dia, padahal dia itu sendiri ketika masih hidup dahulu, dia itu sendiri sentiasa tercari-cari wasilah ataupun jalan yang dapat membawa kepada Allah. Dan siapakah di kalangan dia ataupun orang-orang lain yang paling hampir kepada Allah? Okey? Jadi, macam saya katakan, mereka itu sendiri asalnya orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mencari wasilah kepada Allah. Okey, tapi kalian yang telah mengangkatnya ke darjat wali Allah, kalian yang telah mengangkatnya ke darjat seseorang yang telah diberkati oleh Allah, lalu ambil berkat daripadanya, usap, kemudian berdoa pula dengan menjadikan dia sebagai wasilah, dengan bertawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada dia, padahal dia itu sendiri seorang yang mencari wasilah kepada Tuhannya. Apalagi wa yarjuna rahmatuhu, dan mereka itu sendiri, dia itu sendiri orang yang sangat mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna azabahu, dan sangat takut kepada azabnya. Mereka ni macam saya katalah, orang soleh, orang yang bertakwa, normal, tetapi orang-orang yang hidup di sekelilingnya yang telah mengangkat wakamnya. Jadi bila saya ataupun sahabat-sahabat seperjuangan mengkritik, kita bukan mengkritik orang yang telah meninggal dunia itu. Kita berkata dia orang yang soleh, moga-moga Allah mengampuninya, moga-moga Allah merahmatinya. Tapi yang kita kritik ialah orang di sekelilingnya itu yang menaikkan makamnya itu ya. Okey, baik, sekarang ni habis yang kambing hujan Baitullah tu macam mana? Okey, tuan-tuan dan puan, okey, kambing hujan Baitullah itu Allah sendiri yang telah menyertakan ada keberkatan padanya. Dan apabila kambing misalnya, keberkatan itu ialah pada adanya susu yang orang yang pelihara kambing boleh minum, kalau perlu boleh disembelih untuk makan jadi kambing bakar, dan boleh juga dijual. Ia adalah satu bisnes yang bagus sebab banyak demand kan untuk orang buat akikah, untuk orang buat korban. Di situlah keberkatannya pada kambing. Demikian juga keberkatan pada hujan. Hujan itu menyebabkan pokok-pokok, haiwan-haiwan dapat minum, dan manusia juga dapat minum. Yang pentingnya kita tidak pergi mengusap kambing untuk mendapatkan keberkatan. Ada tak orang yang bela kambing, lepas tu diusap kambing tu, disapu muka dia? Engkau buat apa tu? Aku ambil berkat daripada kambing. Tak ada, orang tak buat macam tu. Okey, orang tak buat macam tu. Okey, dan orang tak berdoa pada kambing. Wahai kambing, lapangkanlah rezeki aku. Wahai kambing, telur ayam sekarang ni makin tak ada. Jadikanlah balik telur ayam ni, aku suka nak makan telur dadah. Ada orang berdoa macam tu? Tak ada. Demikian juga dengan hujan. Okey, hujan disebut keberkatan sebab banyaknya makhluk-makhluk baik yang hidup maupun tak hidup seperti pokok apa semua yang dapat manfaat daripadanya. Dan apabila hujan, kita tidak berdoa kepada hujan. Sebaliknya, apabila hujan kita berdoa kepada Allah, kerana pada ketika sedang hujan itu, ia adalah salah satu daripada beberapa masa ataupun saat dimakbulkan doa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifatus Sunan wal Asar nombor 7236 dengan darjat yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, carilah saat-saat dimakbulkan doa. Yang ini
ketika bertembungnya dua pasukan, yakni pasukan Muslim dan kafir dalam peperangan. Kedua, ketika didirikan solat. Kan doa tu dalam solat sendiri, ketika sujud, ketika tasyahud akhir sebelum memberi salam. Dan yang ketiga, ketika turunnya hujan. Okey. Dalam sebuah hadis lain, riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, juga dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Saghir. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua suasana doa tidak ditolak. Yang ini ketika azan dilaungkan dan di bawah hujan. Ketika azan ni maksudnya ialah dalam hadis yang lain, bila azan, dah habis azan kita membaca doa selepas azan, dah habis doa selepas azan tu kita berdoa apa saja yang kita hendak. Okey? Dan di bawah hujan. Okey, jadi bila hujan ni barakah, kita merebut peluang untuk berdoa kepada Allah. Kita bukan bertawassul pada hujan. Bukan bertawassul pada hujan, tapi kita rebut peluang itu, masa itu, ketika itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dengan Baitullah. Kita tidak berdoa kepada Baitullah. Kan? Kita tidak bertawassul kepada Kaabah itu sendiri. Tetapi apabila kita di sana, kita berdoa kepada Allah tanpa bertawassul kepada Baitullah. Okey? Jadi di sini bezanya, bila dikatakan adanya keberkatan pada seorang hamba Allah yang telah dinobat menjadi wali Allah, lalu disandarkan keberkatan, kerana apabila dilakukan perbuatan itu, ia merupakan titik pertama, ia merupakan pintu pertama yang akan membawa kepada pelbagai lagi amalan-amalan syirik sebetulnya. Yang awalnya mungkin syirik kecil, tapi akhirnya akan membawa kepada syirik besar. Berbeza dengan kambing, hujan ataupun Baitullah. Okey, tak ada orang yang pergi usap-usap kambing dan ambil berkat daripadanya. Ya? Okey, jadi hadis-hadis tadi tentang doa ketika hujan ada dalam buku saya, Soal Jawab Adab-Adab Berdoa. Okey, buku ini percuma saja, boleh dimuat turun, edisi PDF, link dalam kotak description. Ada juga edisi bercetak, boleh cari di Shopee atas judul yang sama itu ya, atas judul yang sama. Kita boleh lihat bilakah suasana di mana doa dimakbulkan. Bila manusia jahil, tak tahu, itu yang ada siap kena bayar orang untuk pergi berdoa depan Kaabah. Okey, padahal kita kat sini sekarang ni pun mendung kan, kejap lagi nak hujan, boleh saja berdoa di sini tanpa perlu pergi bayar orang untuk mendoakan dia di Kaabah. Okey, sebab ada satu perkhidmatan kan, perkhidmatan kirim doa untuk orang tu kena bayar sekian-sekian, padahal orang tu sampai Kaabah, ya Allah, aku doakan untuk semua orang yang kirim doa ni, panjang sangat list aku nak baca. Okey, alright, bagi tuan-tuan, okey, itulah sudah panjang video ini. Sebagai kesimpulan, keberkatan ialah milik Allah. Hanya Allah yang berhak menetapkan keberkatan itu pada mana-mana makhluknya, baik yang hidup maupun yang mati. Yang masuk hidup di sini umpama kambing, ataupun yang mati yang tidak ada nyawa seperti hujan ataupun Baitullah itu ya. Okey, bukan orang mati tak. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, syirik dia tak berlaku serta-merta, tetapi bertahap-tahap. Okey, bertahap-tahap. Jadi hendaklah ditutup pintunya daripada awal. Apabila seseorang itu dia mula menobatkan si fulan sebagai wali Allah, kemudian mula menyandarkan keberkatan, okey, kepada si fulan itu, ia merupakan titik pertama. Kemudian akan berlaku macam-macam jenis syirik, dan akhirnya akan membawa kepada syirik akbar apabila orang berdoa terus kepada si fulan itu ya. Dan ini bukan berlaku dalam seminggu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun ya. Tetapi pintu awal itu hendaklah ditutup serapat-rapatnya. Kita panggil saja dia orang soleh. Kita nilai dia berdasarkan zahir, dan kita ukur amalannya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekadar dia banyak ibadah, terus-terus menjadi orang soleh kerana mungkin ibadahnya banyak, tetapi banyaknya itu ialah bid'ah dan bukannya sunnah. Mungkin nampak bid'ah, tapi bila semak akidahnya itu lain pula. Okey, alright. Dalam Al-Quran, okey, satu perkara pendidikan Islam di Malaysia ni, kita diajar, saya sendiri pun dulu diajar wuduk
dan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kita diajar solat dan perkara-perkara yang membatalkan solat. Kita diajar puasa Ramadan dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bagi orang yang buat umrah haji, diajar perkara-perkara yang membatalkan ihram, patah larang ihram ke, yang membatalkan umrah haji ke. Itu betul, okey, bagus. Walaupun sebahagiannya hukum-hukum tu dah tokok tambah. Tapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana mentauhidkan Allah dan apakah keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan yang membatalkan tauhid tersebut. Bila dikatakan membatalkan tauhid, yang ini perbuatan-perbuatan yang membawa kepada syirik. Kita belajar kan semua yang membatalkan wuduk, membatalkan solat, membatalkan puasa, yang membatalkan tauhid, belajar tak? Okey. Padahal dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat nombor 48 dan ayat nombor 116, Allah SWT telah menerangkan bahawa syirik ini ialah satu dosa yang Allah tidak akan ampunkan. Bila seseorang itu melakukan syirik dan dia meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, maka Allah tidak akan ampunkan. Adapun dosa-dosa yang lain mungkin Allah akan ampunkan. Maka sepatutnya kita ini lebih memberi fokus kepada keyakinan-keyakinan atau perbuatan-perbuatan yang boleh mengakibatkan syirik, yang boleh membawa kepada syirik, yang boleh membatalkan tauhid. Jadi ini sebenarnya lebih penting. Okey? Jadi antaranya ialah menetapkan keberkatan kepada makhluk Allah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menetapkan keberkatan tersebut kepada si fulan itu. Okey? Kemudiannya ya, bila saya kata tadi kan perbuatan syirik apa semua tu, tidaklah bererti orang itu serta-merta menjadi orang musyrik. Ini satu perkara yang saya tengok, nak kata banyak taklah pula, sebahagian ustaz-ustaz di Malaysia tak faham, entah kenapa. Itu yang jadi kalau makan keropok leko yang diproses sekali terus masuk neraka. Okey? Ataupun yang baru-baru ni, kalau ambil ubat tahan sakit, akan terus terasa bahang kepanasan. Yang ini mengisyaratkan kepada neraka. Nanti dulu kita bincang tentang perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang syirik, perbuatan yang menyengutukan Allah. Adapun orang yang melakukannya, adapun orang yang berkeyakinan dengan perbuatan tersebut, dia tidak serta-merta menjadi musyrik, kerana boleh jadi dia tidak tahu, boleh jadi dia terkeliru, atau boleh jadi dia tertipu dengan ustaz-ustaz yang mengajar yang, maklumlah kan, nak sebut tak baik pula kan, sebab dia nak belajar agama tapi jumpa pula ustaz macam tu. Nampak macam mana kan? Jadi Allah SWT maha adil dan akan menilainya semua. Kita hanya menerangkan bahawa ini adalah keyakinan, ini adalah perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Tidaklah bererti apabila kami berkata sedemikian, orang yang berkeyakinan itu seperti itu, orang yang melakukan seperti itu, automatik terus menjadi musyrik. No. Okey? Yang berkata sedemikian, mereka itu sendiri ada mentaliti musyrik dalam agama. Mereka sendiri ada mentaliti takfir dalam kepala mereka. Sebab tu bila mereka dengar, terus automatik mereka tafsirkannya, tengok si fulan tu mengkafirkan, tengok si fulan itu mensyirikkan. Padahal kita menerangkan apakah perbuatan, apakah keyakinan yang boleh membawa kepada syirik. Orang yang melakukannya tidak serta-merta menjadi musyrik, kerana macam saya kata, mungkin dia tak tahu, mungkin dia keliru, mungkin dah memang belajar agama tapi belajar pula daripada okey. Jadi inilah satu, sengaja saya ambil masa yang lebih untuk menjelaskan perkara ini supaya kita dapat faham ya. Jangan semudah-mudahnya mengangkat darjat orang menjadi wali Allah, jangan semudah-mudahnya menetapkan keberkatan kepada si fulan itu, okey, kerana ia membuka pintu ke arah akidah ataupun kesalahan syirik yang akhirnya boleh membawa kepada syirik besar. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.